Tuan Ketua, saya jarang setuju dengan Pak Dickson ni semenjak dia duduk dalam pembangkang ni. Dia tengah bercakap, dia tak dengar. Tapi hari ni saya sokong dia 100%. Ya? Sebab kita tidak boleh terima. Dan saya nak tekankan sini ialah bukan apabila kita berbincang tentang rang undang-undang anti-hopping, jangan kita terlalu banyak memusatkan perhatian kita kepada ahli Dewan Rakyat yang melompat hak dia. Don't talk about dia dengan his rights. Dia dah lompat. Yang pentingnya kita nak bincangkan tentang hak rakyat. Itu yang penting. That's the most important. So, weight must be given dengan izin kepada penafian hak asasi undian daripada orang ramai yang telah pun mengundi ahli Dewan Rakyat itu. Kita mesti tekankan tentang hak dia. Jauh lebih penting daripada hak ahli parlimen yang telah melompat. Supaya kita jangan orang kata hilang panduan. Kita selalu bercakap tentang ahli parlimen ni ada hak lah, freedom of association. Jadi kita kena fikir tentang dia. Nah, kita kena fikir tentang hak. Yang penting ialah hak rakyat yang telah pun menaruh harapan kepada seseorang itu dipilih menjadi wakil rakyat, mewakili parti yang disokong oleh rakyat itu. Tapi kalau ahli Dewan Rakyat itu rasa dia hebat sangat, dia boleh menang, dia juga boleh bertanding. Bebas. Lawanlah. Tapi saya nak tekan di sini itu bahawa dalam apa yang kita bincang, kita kena menekankan tentang kepentingan rakyat dan saya mahu ownership of the seats belong to the party. Ini penting. Ya, ini very important sebab kerana parti itu telah pun memberi watika di mana disebut oleh Ketua Bangkang sebentar tadi, dan atas fahaman rakyat memahami iaitu bahawa kita pilih orang ini kerana dia adalah wakil parti, bukan kerana peribadi dia. Jangan duk banggalah mengatakan saya mewakili diri saya ni kuat, kalau saya bertanding menang. Kalau rasa kuat sangat bertanding bebas. Kalau bebas buat apa suka pun. Nak lompat sana, lompat sini macam kera katak tu yang pasal sebab itu bebas. Ya, itu bebas. But kalau you mewakili parti, mesti ingat semua yang apa kita lakukan sebagai ahli parlimen, kita mesti akur dengan keputusan yang telah dibuat oleh parti kita. Itu yang paling penting. Jadi oleh kerana itu, dalam perbincangan kita nanti insya-Allah apabila perlembagaan ini dipindah dan kemudian kita bincang anti-hopping law, saya harap kita akan bincang dan memikirkan tentang kepentingan hak orang ramai dan ownership of the seat belongs to the party. Ini kita harus fikir bagaimana kita nak pastikan, iaitu bahawa apa sekalipun berlaku, parti itu ada hak ke atas kerusi yang telah dimenang oleh orang yang telah diberi watika untuk bertanding bagi pihak mereka. Jadi sebab itu saya rasa di sini itu bahawa banyak kita boleh bincang sebenarnya. Pada hari ini saya tidak berhajat untuk nak bincang secara detail. Tetapi saya ingin menekankan di sini itu bahawa dalam soal apa yang disebut oleh Yang Muhammad Dickson tadi, iaitu kalau kita perlu pindah supaya kalau orang tu dia keluar, kemudian dia nak bertanding, saya ingat that is the right thing to do. Ya, kalau kita sudah keluar daripada parti, tak setuju dengan dasar kita resign lah. Tapi masalahnya pula bila resign 5 tahun tak boleh bertanding. Jadi ini saya setuju supaya kita pindah juga perkara ini dengan deleting, ya. Kita delete apa yang ada dalam, saya pun ingat 486 ke apa ke, di mana kita delete iaitu bahawa seseorang itu kalau dia letak jawatan maka dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Delete tu, ya. Sebab kita nak bagi tahu pada dia kalau dia dah tak puas hati sangat dengan parti, dia boleh resign tapi dia taklah diberikan hak untuk bertanding. Sungai Buloh nak tanya. Pandangan seperti boleh. Baik, terima kasih. Saya setuju 100% dengan pandangan
kita juga wajib meminda atau buang perkara 48/6 yang disebut dengan Muhammad tadi adalah penghalang untuk wakil rakyat itu yang dilucutkan kerusi untuk bertanding baliklah. So, jadi itu tidak adil pada dia. Tapi yang lebih menarik adalah komen pandangan daripada pandangan tadi, kerusi itu adalah milik parti. Sebenarnya saya nampak dalam kedekatan lompat parti ini, bila wakil rakyat lompat, milik kerusi itu adalah dalam tangan rakyat, pengundi. Sebab apa yang kita hasilkan dengan undang-undang ini, undang-undang lompat parti, kerusi itu akan dilucutkan dan wakil rakyat itu tidak lagi jadi wakil rakyat. Pihak lain akan letak calon dan akhirnya rakyat yang menentukan siapa sepatutnya kekal di dalam kerusi itu. Itulah pandangan saya. Saya minta penjelasan daripada Padang Rengas. Padang Rengas. Ya Muhammad, nanti dia Sungai Buloh dia saya tak apa faham apa yang Muhammad tanya tu. Siapa yang mengendali? Komen bagi tadi bahawa kerusi itu adalah milik parti. Ya. Because dengan undang-undang ini, bila wakil rakyat lompat, kerusi itu akan dilucutkan. Dia akan dilucutkan kerusi itu. Dia bukan lagi wakil rakyat miskin, dan pilihan rakyat kecil akan diadakan. Dan di dalam itu yang menentukan siapa jadi wakil rakyat baru dalam tempat itu ialah pengundi, bukan parti. Parti tak boleh ganti nama lah. Ya, kalau itu maksud pada. Saya ingat kalau ahli parlimen tu dia dah tak percaya kepada parti dia. Dalam keadaan sekarang dia tak boleh buat apa. Ya. Kalau dia kekal pun dia akan menjadi durian daging pada parti. So jalan yang paling baik dia resign lah. Bila dia resign, ada pilihan raya kecil, maka dia boleh bertanding lah bebas. Sebab dia rasa dia kuat. Parti boleh letak calon yang lain, bukan dia. Jadi maknanya jalan proses seperti biasa. Ya, dia boleh tanding sebagai bebas dan parti boleh letak calon mereka sendiri. Jadi saya ingat itu tidak menjadi masalah sebab kita nak tahu betul ke dia ni ada sokongan ataupun parti yang sebenarnya letak calon yang baru yang benar-benar ada sokongan daripada rakyat. Akhirnya rakyat juga yang akan putuskan. Ya. Ya, terima kasih Padang Rengas. Saya nak ucapkan tahniahlah nombor satu kerana diberikan tanggungjawab untuk menjadi pembahas utama. Ini jauh lebih baik daripada yang menjadi pembahas utama bagi titah diraja lah. Paling kurang ada sikit lah kan. Hanya saya kagumlah dengan hujah-hujah yang dikemukakan. Tetapi saya rasa mungkin ini merupakan satu sikap yang baru dan pendirian yang baru. Ketegasan yang ditunjukkan. Ya, kerana bagi saya sebenarnya masalah lompat parti ni pun takkan berlaku dan jatuhnya kerajaan takkan berlaku kalau tak ada orang yang sanggup nak terima dan sambut. So maknanya kalau dalam zaman pada 2020 tu bila ada yang kata-kata nak lompat ni, UMNO close their doors. No, kita takkan kerjasama. Tak akan berlaku lompatnya. Apa pandangan Padang Rengas? So sikap yang ditunjukkan sekarang ni memang cukup betul. Saya sokong 100%. Seharusnya ianya ditunjukkan awal lagi. Dan all these frogs, dia tak ada tempat nak lompat. Dia lompat-lompat, dia akan duduk di bawah tayar kereta. Pasal tak ada orang nak sambut. Apa pandangan Padang Rengas? Oh, maklumat yang umat lah. Sikap saya ni bukan baru. Ya. Waktu jadi menteri dulu pun saya mempunyai pandangan yang sama. Tapi apabila kita jadi menteri, it's collective decision. Saya tidak boleh kata, saya pernah jadi menteri undang-undang dulu, 9 tahun. Jaga parlimen, jaga undang-undang. Jadi kalau kita dah buat keputusan kolektif, saya tidak boleh keluar mengatakan saya tidak setuju dengan keputusan itu. Kalau tak setuju, resign lah. Jadi mungkin yang Muhammad tak tahu macam mana sikap saya. Ya. Tapi sekarang saya backbencher. Backbencher ni saya tidak terikat dengan collective decision.
Saya pun bebas macam Yang Hormat juga. Ya, saya boleh cakap. Tapi jangan merapu lah. Jangan merapu. Kita cakap substance. Ya, kita cakap substance. Saya nak beritahu kepada Yang Hormat iaitu bahawa yang ada dalam kabinet pada hari ini adalah berdasarkan kepada kali pertama dulu waktu Paguh keluar, ya. Jadi pada ketika itu sudah buat keputusan, bukan kita yang pemimpin, ya, bukan UMNO ataupun BN yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Itu Paguh, ya, Paguh cadang ambil kita semua, kita ikutlah. Tapi selepas itu saya nak on record tunjukkan itu bahawa apabila Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri, selepas itu ada berlaku. Ada juga orang yang tidak setuju dengan PH sebab mungkin dia zalim lah, diktator kan. Ya. Jadi waktu Yang Hormat, saya bukan menteri. Saya tak boleh bagi masa dah. Jadi duduklah. Tak pasal Paguh jadi Perdana Menteri pun dengan sokongan hampa. Janganlah cuci tangan. Bukan soal dia. Please soal don't clean your Yang Hormat hands. kena faham lah. Sama-samalah tanggungjawab. Tak sama. Collective Tak responsibility. Tak sama. Sebab kita hanya 42 kursi saja. Yang diorang ada lebih. Jadi kita ikut saja. Pada ketika itu kita ikut. Tapi sekarang ini ada yang ahli-ahli parlimen yang berbuat hati di atas kezaliman PH, ya. Maka mereka tinggal. Ada sebab mereka tinggal. Tapi mereka tidak menjadi ahli pentadbiran di bawah Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Ini fakta yang kita harus bezakan. Maknanya kita, kalau dia nak sokong kita nak buat macam mana? Dia dah meluat sangat tengok Shah Alam semua kan. Dia suka kita. Tak, kita nak tahan. Jadi Yang Berhormat ada perbezaan dalam hal ini. Terima kasih. Tadi Waktu cakap saya pun dah tak habis, boleh ya. terima Okey, lompat terima kasih. parti. Sekarang ni kata boleh Yang pula. Berhormat, Mana saya, boleh? You're contradicting menyokong yourself.